Ini tutorial step by step, langkah demi langkah cara nak buat iklan, nak menjual. Okey, kita nak guna Facebook Ads dan kita akan guna objektif traffic. Okey, kalau tuan-puan nak belajar cara nak buat iklan, nak tarik prospek masuk ke WhatsApp, tengok video ni sampai habis. Tuan-puan buat bisnes apa? Bisnes tuan-puan perlukan prospek WhatsApp ke tak? Kalau ya, video ni saya tunjukkan langkah demi langkah, percuma untuk tuan-puan belajar. First kali nak buat iklan Facebook Ads, tuan-puan kena pergi masuk dulu ke dalam Ads Manager Dashboard. Sebelum tuan-puan masuk dalam Ads Manager Dashboard tu, tuan-puan kena sediakan dululah page, betul tak? Kena ada Facebook page, kena ada posting yang menarik untuk orang tertarik dia klik. Kalau dia tak tertarik pada posting tuan-puan, dia tak akan klik untuk WhatsApp, betul tak? Dah ada benda tu semua, baru tuan-puan pergi masuk ke Facebook Ads Manager. Cara dia, tuan-puan type facebook.com/ads manager, tekan enter dan dia akan bawa tuan-puan masuk ke sini. Okay, ini interface terbaru daripada Facebook. Nak buat iklan, pastikan tuan-puan tahu tuan-puan berada dekat campaign. Okay, bila tuan-puan berada dekat campaign, tuan-puan tekan button create. Warna hijau tu. Okay, dah tekan button create tu, dekat sini dia keluarlah pilihan nak pakai objektif yang mana. Facebook sediakan banyak objektif. Yang terbaru, Facebook sediakan 6 pilihan objektif. Kalau tuan-puan nak bawa prospek masuk ke WhatsApp, tuan-puan kena pakai traffic. Kenapa? Traffic memang kerja dia bawa audience daripada destinasi A pergi ke destinasi B. Nak bawa prospek masuk ke WhatsApp, pakai traffic. Nak bawa prospek masuk ke Shopee, pakai traffic. Nak bawa prospek masuk ke website, pakai traffic. Pergi ke blog, pergi ke Telegram, pergi ke YouTube. Itu fungsi traffic dan itu kerja traffic. Okey, tuan-puan klik pada traffic dan tekan continue. Okey, lepas tu tuan-puan dibawa masuk ke dalam campaign level. Okey, dekat sini tuan-puan, kita akan nampak new traffic campaign, new traffic ad set dan new traffic ads. Ini adalah tiga level yang berlainan. Campaign level kita hanya tukar nama. Ad set level kita kena buat banyak benda. Okey, dan ad level kita perlu pilih posting yang dah siap ada dekat page kita. Okey, so dekat campaign level saya nak tuan-puan tukar nama dia, tulis nama apa yang tuan-puan nak buat. Contoh, nak jual biskut. Ataupun dekat depan tu tulis iklan nak jual biskut. Okay, so kenapa kita kena tulis elok-elok? Sebab kita senang untuk kita cari balik. Orang lain tak nampak, kita akan jumpa balik. Kita nak cari balik benda ni. Okay, lepas dah settle dekat campaign name, yang lain semua tak perlu usik. Okay, so bila dah settle kat sini tuan-puan tekan next saja dekat bawah. Tuan-puan dibawa masuk ke dalam asset level. Okay, so dekat asset level ni, apa yang kita buat tuan-puan? Dekat asset level ni, first kali asset name ni tak perlu tukar. Tuan-puan terus pergi dekat section conversion tu. Dekat sini tuan-puan, kita nak bawa prospek masuk ke WhatsApp, kan? Tapi kita tak pilih pada WhatsApp ni. Pada WhatsApp ni kita tak pilih tuan-puan. Kita pilih pada website. Okay, dekat sini saya nak tuan-puan klik pada website. Okay, memang dah default, memang dah pilih pada website lah. Jangan tukar kepada WhatsApp. Kenapa? Sebab kalau tuan-puan pilih pada WhatsApp, tuan-puan kena ada WhatsApp business, tuan-puan kena linkkan WhatsApp business tu kepada Facebook page, leceh. Dan yang paling tak best, kita tak boleh pakai pre-fill keyword kat belakang tu. Nak letakkan contoh, kita nak orang klik pada link WhatsApp kita, dia buka WhatsApp, "Hai, saya berminat." Link tu tak ada. So kita tak nak benda tu tuan-puan. Jadi kita terpaksa pakai pada website. Okay, kita akan pakai pada website. So tuan-puan kena pastikan bila tuan-puan nak buat iklan masuk ke WhatsApp, sebelum kita pergi lebih jauh, tuan-puan kena pastikan posting tuan-puan tu ada link WhatsApp. Okay, ada link WhatsApp dalam posting tuan-puan tu. Okay, dalam copywriting tu ada link WhatsApp dekat bawah. Okay, so bila ada link WhatsApp, barulah boleh guna objektif traffic. Kalau tuan-puan punya posting tak ada link, tak boleh pakai objektif traffic. Nanti akan keluar error. Alright, so settle dekat posting tu. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak share kat tuan-puan, untuk buat link WhatsApp, saya memang recommend tuan-puan buat simple landing page. Simple landing page tu macam mana? Orang klik pada link, dia tak terus pergi ke WhatsApp tuan-puan.
dia pergi ke satu tempat lain dulu, iaitu simple landing page. Dia pergi ke tempat tu dulu, dia baca sikit, dia klik pada button untuk bawa masuk ke WhatsApp. Itu baru tak langgar polisi Facebook. Kalau tuan-puan terus buat, letak link, dia prospek klik link, terus buka aplikasi WhatsApp, itu sebenarnya tuan-puan sedang melanggar polisi Facebook. Jadi saya recommend tuan-puan buat macam ni. Contoh saya punya Okey, macam ni. Daripada iklan Facebook Ads, tuan-puan letak link ni dalam copywriting, dia masuk dekat sini dulu. Nampak macam website, betul tak? Okey, masuk dekat sini, lepas tu dia klik pada button open WhatsApp. Barulah dia pergi ke WhatsApp. Ataupun saya tunjuk contoh lain satu lagi. Macam ni. Okey, daripada iklan Facebook Ads, klik dekat sini dulu. Lepas dah klik dekat sini, dia barulah open WhatsApp. Okey, ini antara contoh yang saya sangat-sangat recommend. Sebab apa? Sebab benda ni ikut polisi Facebook. Kalau tuan-puan terus letak link, contoh link wa.me/60108989188, klik enter, terus buka pada WhatsApp. Benda ni sebenarnya melanggar polisi Facebook. Redirect punya link. Facebook tak suka, tuan-puan. Okay? So, kita teruskan. Tuan-puan pergi buat link yang macam ni saya tunjuk ni. Macam ni saya tunjuk ni. Okay? Pergi register dekat app.adcopy.me. Pergi register dekat sini, upgrade ke account pro, lepas tu boleh buat macam ini. Okay, barulah Facebook suka, barulah bisnes kita nampak profesional. In fact, daripada apa yang kami test, tuan-puan, bila pakai simple landing page macam ni, conversion rate dia lagi tinggi. Iaitu jumlah yang klik hampir tally masuk dengan WhatsApp. Hampir tally WhatsApp yang masuk tu. Okay, so itu yang bestnya pakai simple landing page. Dia follow polisi Facebook, dia lebih meyakinkan prospek kita untuk WhatsApp kita, tuan-puan. Alright, so teruskan dekat sini tuan-puan dekat sini tuan-puan pilih pada website. Okay, jangan pilih pada Messenger, jangan pilih pada WhatsApp, pilih pada website. Tapi pastikan posting tuan-puan nak buat iklan menjual tu, dalam posting tu ada link WhatsApp. Itu paling penting. Alright, kita teruskan ke bawah. Dynamic Creative ni tuan-puan abaikan. Optimization ni tuan-puan abaikan. Pilih yang default. Kadang-kadang Facebook letak default pada impression. Sebab akaun baru, kemungkinan dia letak pada impression. Tak apa, guna dulu impression. Okay, tapi bila dah guna RM10, RM20, RM100 pada impression, kalau boleh tukar letak pada link clicks. Alright, kita nak optimize untuk orang klik pada link. Okay, lepas tu tuan-puan scroll ke bawah, pergi ke budget and schedule. Budget and schedule ni tuan-puan ada dua jenis. Dia ada daily budget dan dia ada lifetime budget. Daily budget tu kalau tuan-puan letak RM75, dia akan habiskan RM75 setiap hari. Kalau tuan-puan letak lifetime budget, tuan-puan kena set start date dan juga end date. Contoh Mei 15 hingga Jun 15. Berapa amount kita letak? Contoh RM2,000. Contoh sebulan kita letak RM3,000. Kita expect dia akan spend RM100 sehari, betul? Sebab sebulan 30 hari. Rupa-rupanya tak. Kadang-kadang dia spend kurang RM100, kadang-kadang dia spend lebih RM100. Jadi, kita nak buat iklan menjual ni tuan-puan. Tuan-puan kena gunakan daily budget yang saya recommend. Okey, saya recommend gunakan daily budget. Letaklah budget yang tuan-puan mampu dekat sini. Kalau tanya pendapat saya recommend RM100 ke atas. Sebagai contoh, RM120 sehari selama beberapa hari pertama. Itu saya ada explain detail dalam video nanti. Okay, so bila tuan-puan dah letak budget dekat sini, start date, end date ni jangan usik dah tuan-puan. Kalau tuan-puan tak nak iklan ni, tuan-puan on off. Off je kat sini, ni kat sini. Offkan dia. Biru ni klik supaya jadi warna grey, warna kelabu. Okay, so kalau kita set dekat sini, iklan kita akan tamat. Kadang-kadang kita tak perasan iklan kita tamat. Sedangkan iklan kita tengah perform. Itu yang saya tak nak. Okay, so jangan set end date dekat sini tuan-puan. Settle. Alright, kita dah settle mana? Ad name kita dah settle. Conversion kita dah settle. Dynamic creative kita dah settle. Saya tak tunjuk tadi, kita skip. Optimization pun kita dah explain tadi. Budget and schedule pun kita dah explain. Alright, kita turun ke bawah lagi. Okay, sebelum tu tuan-puan, ada soalan tak nak tanya? Kalau ada, tanya dekat ruangan komen kat bawah. Saya akan cuba bantu tuan-puan jawab sebaik mungkin. Alright tuan-puan, kalau tuan-puan nak belajar lebih detail, kan, bukan saja video ni saja tuan-puan. Video ni saya hanya ajar bahagian teknikal. Tuan-puan nak tak belajar buat offer yang menarik? Nak tak belajar buat market? Itu nak cari angle market
bisnes tuan-puan. Nak belajar tak macam nak buat hook supaya orang berhenti dekat tuan-puan punya iklan. Kau nak belajar, klik link yang saya sediakan. Okey, kita teruskan tuan-puan. Pergi ke bahagian audience. Audience bermaksud kita nak target kepada siapa iklan kita ni. Kita boleh pilih kat sini tuan-puan. Lokasi kat mana, umur berapa, jantina, laki ke perempuan, dia punya interest, dia punya minat apa, kita boleh pilih tuan-puan kat sini. Okey, so sebelum kita pergi lebih lanjut, tuan-puan kena skip bahagian ini. Bahagian create a new audience, use save audience dan custom audiences. Ini kita skip tuan-puan. Custom audiences kita pakai bila kita nak retarget dan kita nak buat look alike. Kita nak retarget tuan-puan, nak bagi orang selalu nampak iklan kita. Saya ada ajar dalam video rakaman yang saya sediakan. Okey, boleh klik link di bawah kalau berminat. Alright. So, kita akan pergi buat iklan menjual kepada strangers. Kita nak buat kita nak setting macam mana tuan-puan? Kita akan setting start daripada location sampai detail targeting. Okey. So, location. Location ni tuan-puan tekan edit. Dia ada dua benda yang kita nak kena setting. First kali drop down menu ni. Kat sini tuan-puan pilih pada people living in this location. Iaitu kita nak target kepada orang yang rumahnya dalam kawasan yang kita pilih. Okey. Lepas tu tuan-puan, dekat Malaysia lokasi ni. Ini pun sama. Masukkan nama negeri, nama negara atau nama kawasan, nama tempat yang kita nak. Okey, dia punya tips dia macam ni tuan-puan. Kalau tuan-puan ada physical shop. Physical shop tu maksud tuan-puan ada kedai. Targetlah sekitar 30 minit perjalanan daripada kedai tuan-puan. Okey, tapi kalau tuan-puan buat bisnes secara online, mana-mana pun boleh post, mana-mana pun boleh buat servis kan. Pilihlah satu Malaysia sahaja. Ataupun tips yang nombor 3, kalau tuan-puan dah lama berniaga, tuan-puan tahu customer datang dari negeri mana banyak. Target sajalah negeri tersebut. Okey? Dan tips yang keempat yang saya nak share kat sini, tuan-puan nak pilih satu Malaysia, tapi tuan-puan tak nak beberapa negeri sebagai contoh. Kita boleh set dekat exclude ni tuan-puan. Okay, pilih Malaysia kat atas, dekat sini tuan-puan klik pada exclude dan pilih masukkan nama negeri. Contoh Sabah saya tak nak. Contoh, saya masukkan Sabah. Masukkan saja nama negeri yang kita nak. Okey, saya ada explain detail lagi topik ni dalam video tu nanti tuan-puan. Kita boleh target kawasan luar bandar saja, boleh target kawasan bandar saja, kita boleh target kawasan-kawasan spesifik. Contoh kita target dekat pulau ni pun boleh. Okey. Settle bahagian location. Okey tuan-puan, cuba buat sekarang. Okey, sambil tengok video ni, buat terus sambil-sambil sama-sama dengan saya. Okey, pergi kat bahagian age pula, umur. Umur ni tuan-puan, dia macam ni. Kalau kita jual produk kategori mahal, harga 100 lebih ke atas kan, jangan target orang yang berumur muda sangat. Kita kena target orang berumur yang dah bekerja, yang dah lebih kurang stabil, yang dah kahwin ke. Okay? So, kalau produk kita harga 100.5, 200.5 kan, targetlah orang berumur 25 ke atas. Okay? Dan lebih spesifiknya macam ni tuan-puan. Kalau produk tuan-puan tu untuk orang muda, tak payah target orang berumur. Kalau tuan-puan jual produk sekarang ni, memang target market dia orang berumur, targetlah orang berumur saja, jangan target orang muda. Ingat, iklan Facebook ad lagi bagus, lagi spesifik. Lagi spesifik, lagi bagus. Kenapa macam tu? Sebab orang nak yang kena dengan dia. Itu yang saya ajar dalam macam mana nak cari angle iklan. Dalam video yang saya jual tu tuan-puan, ada ajar macam mana nak cari angle iklan yang menarik. Sebab tak semestinya kita setting ni ikut suka hati kita je kan. Kita kena tahu angle mana yang kita nak tackle kan. Dalam satu iklan, apa yang kita nak kena fokuskan kan, macam mana kita nak bagi prospek berhenti bila nampak iklan kita lalu kat wall dia. Okey, itu yang saya ajar detail dalam video saya yang link dekat bawah tu. Okey tuan-puan, seterusnya gender. Gender tuan-puan straightforward lah. Kalau nak target woman, pilih woman. Nak target man, pilih man. Okey, ini senang sangat tuan-puan. Alright, so seterusnya tuan-puan, part yang paling ditunggu-tunggu iaitu detail targeting. Ada interface, kalau tuan-puan ada tuan-puan punya interface, kadang-kadang detail targeting ni tak ada tuan-puan. Jangan terkejut. Cuba cari dekat bahagian audience ni. Akan ada button see more, macam ni contoh, show more option ke, see more ke, dekat atas sikit kan. Cuba tengok. Okey, akan ada dekat situ tuan-puan. Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah account sekarang ni, Facebook dah mula sorok detail targeting tau. Detail targeting ni Facebook dah mula sorok sebab Facebook nak kita banyak bergantung kepada dia. Okey, sebab tu Facebook dah mula sorok. Jadi apa sebenarnya tujuan Facebook dia sorok detail targeting tuan-puan?
Sebab Facebook cakap apa tau? Dia lebih tahu apa yang kita tak tahu. Jadi dia nak lebihkan kita gunakan broad targeting. Saya ada ajar detail benda ni dalam video yang link dekat bawah tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berminat nanti boleh klik link tu, boleh dapatkan video tu. Okay, so kalau kita nak pakai detail targeting, dia ada beberapa kaedah. Okay, saya ada ajar 3 kaedah nak buat detail targeting. Okay, dalam video ni saya tunjukkan salah satu daripada 3 tu. Okay, apa yang tuan-tuan kena buat, tuan-tuan boleh masukkan dekat dalam video, dalam detail targeting ni interest ataupun targeting yang berkaitan dengan produk kita tuan-tuan. Targeting yang berkaitan. Contoh, kalau kat sini kita buat produk fashion, lebih spesifik kita jual produk tudung. Kita masukkan benda yang berkait rapat dengan tudung. Apa berkait rapat tudung? Orang pakai tudung mesti dia nak cantik, nak make up kan. Mungkin kita boleh masukkan kat sini skincare. Okay, masukkan skincare, simple skincare. Apa lagi yang lebih detail? Tengok. Okay, contoh macam kita masukkan simple skincare. Okay, berapa banyak nak kena masukkan detail targeting ni? Tuan-puan boleh masukkan seberapa banyak yang tuan-puan nak. Boleh masukkan. Nak masuk 10 ke 20 ke. Cuma saya tak galakkan banyak. Sebab saya takut dia bersaing antara satu sama lain. Jadi saya nak tuan-puan masukkan sikit saja. 1 atau 2 atau 3. Benda yang berkait rapat. Kalau tuan-puan jual produk contoh travel agency, kan, buat produk business travel agent, nak melancong ke Sabah sebagai contoh kan. So masukkan dekat sini benda-benda yang berkait rapat dengan orang yang suka travel. Orang suka travel ni dia suka apa tuan-puan? Mungkin dia suka tengok pada holiday. Kita type dulu holiday. Kita tak ada idea kan? Type dulu holiday tuan-puan. Kita tengok dekat sini apa yang ada berkait rapat dengan holiday. Okay, kita boleh tengok kat sini island, pulau, kan, kita buat package pulau kan, island. Kita masukkan dulu island dekat sini tuan-puan. Cara dia kalau kita tak ada idea tau. Ini cara kalau kita tak ada idea. Type dulu island, tekan suggestion. Nampak tak? Dia keluar dah yang lebih detail. Lebih detail tu apa? Contoh underwater diving. Okay, kita buanglah island ni, kita tak nak lah. Island tu besar, terlalu general kan. Kita ambil underwater diving. Kita scroll bawah lagi. Apa lagi? Macam ni contoh. Ada lagi dekat sini. Okay, scuba diving instructor. Masukkan benda ni tuan-puan. Masukkan benda yang berkait rapat sangat dengan orang yang kita nak target tu. Bukan, tak semestinya bisnes kita je. Orang yang nak. Sebab belum tentu dia macam ni tuan-puan. Dan targeting Facebook ads kan, kita kena target benda yang orang tu nak, bukan benda yang kita nak semata-mata. Okay, so masukkan berapa kat sini tuan-puan? Masukkan 1 boleh, masukkan 2 boleh, masukkan 3 boleh. Jangan masukkan banyak sangat. Okay, lepas tu saya nak share satu teknik yang saya suka pakai, iaitu kita narrowkan lagi audience kita. Tekan narrow audience. Kalau tuan-puan punya target market adalah orang yang dah kahwin, tuan-puan masukkan kat sini married. Tekan married, pilih pada married under relationship status tuan-puan. Okay, apa jadi sebenarnya kita buat macam ni? Ini bermaksud kita sedang bagi arahan kepada Facebook, kau pergi cari orang yang minat dengan scuba diving dan dia mestilah dah kahwin. Okay, bukan dia minat scuba diving atau dah kahwin, bukan. Kalau tuan-puan buat 2 kotak, tekan narrow macam ni, dia akan jadi mesti. Okay, sebab dia tulis kat sini, must also match. Okay, settle kat sini tuan-puan. Lepas tu, satu benda tuan-puan kena buat adalah tick pada reach people beyond your detail targeting. Ini saya ada ajar dalam video juga. Alright, kita dah settle bahagian audience. Tuan-puan, kalau tuan-puan ada soalan pasal audience, tak tahu nak letak detail targeting apa kan untuk tuan-puan punya bisnes ke, kan, tak faham lagi apa yang saya share tadi, tuan-puan komen kat bawah, kat ruangan komen ni, saya akan cuba bantu tuan-puan. Alright, so teruskan kita pergi kepada part placement. Placement ni tuan-puan, dia macam ni je. Kalau kita nak buat iklan menjual ni, kita ni sekarang nak buat iklan menjual ni tuan-puan, kita target pada placement yang mudah orang WhatsApp. Placement apa tuan-puan? Orang tengok iklan kita kat mana sebenarnya? Orang tengok iklan kita dia mudah untuk WhatsApp. Mestilah dekat telefon. Okay, so kita pilih pada manual placement dekat sini. All devices ni kita pilih pada mobile. Desktop kita tutup. Dah, settle. Okay, settle dah mobile. Kita automatic iklan kita keluar kat Instagram, keluar kat Facebook, keluar kat Audience Network. Audience Network ni macam paparan-paparan lain selain pada aplikasi Facebook dan IG. Macam kat Carousel ke kan. Itu. So Messenger pun keluar. So
banyak ni tuan-puan boleh pilih. Kalau tak nak, buang je. Contoh InStream tak nak, buang lah. Ini terpulang kepada apa yang tuan-puan nak. Tapi pastikan target mobile tuan-puan. Pastikan target mobile. Sebab orang buka WhatsApp di telefon. Okay. So, kita dah settle bahagian ad set. Ada sikit benda lagi yang saya nak share kepada tuan-puan. Tentang audience definition. Audience definition. Okay. Pastikan warna hijau yang menyala. Bukannya warna merah, bukannya warna kuning, oranye ni. Sebab apa? Hijau ni maksud dia dah ngam-ngam soy dah dia cakap. Okay, kalau warna merah tu audience kita terlalu kecil. Iklan kita mungkin slow. Ataupun iklan kita mungkin slow. Dan kalau warna kuning ni pula, iklan kita mungkin tersasar jauh sangat. Mungkin kos akan jadi sedikit mahal. Kita tak nak. Alright. So settle dekat sini tuan-puan. Dah settle bahagian ad set. Kita pergi ke bahagian last sekali, iaitu bahagian ad. Okay, dekat bahagian ad ni tuan-puan, dekat sini ada dua kaedah. Kaedah pertama, tuan-puan boleh create baru post kalau tuan-puan tak ada lagi posting dekat page. Tapi saya tak recommend. Saya recommend tuan-puan gunakan kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua tu macam mana? Kaedah kedua, tuan-puan kena pastikan dalam page tuan-puan dah ada posting untuk buat iklan. Okay, cara dia, first kali tuan-puan pilih pada Facebook page. Macam saya, nama page saja Hanim. Okay, dah pilih page, turun ke bawah. Kalau tuan-puan nak buat posting baru macam saya beritahu tadi, tuan-puan pilih saja pada create ads. Dekat sini, orang panggil dia dark post. Post yang keluar dekat iklan tapi tak ada dekat page. Okay, so kita nak pakai apa? Kita nak pakai use existing post. Iaitu kita nak pakai post yang dah ada dekat page. Okay, klik pada use existing post. Kalau tuan-puan jadi macam saya sekarang ni tak ada lagi posting dekat page. Sebab page tu page baru. Akaun ni pun akaun baru. Saya buat akaun baru sebab nak tunjuk kepada tuan-puan. Okay, so saya tekan pada select post. Posting ni kosong. Okay, apa yang saya kena buat? Saya kena pergi dekat page saya ni, page nama Hanim ni. Saya kena pergi buat posting. Posting tu pastikan ada copywriting, ada video ataupun ada gambar. Dan dalam copywriting, pastikan ada link WhatsApp tadi. Link WhatsApp mana? Link WhatsApp yang macam ni tadi. Yang kita nak tadi kan. Okay, so macam nak buat, saya akan buka Facebook page saya, pergi buat posting sekejap. Okay tuan-puan, posting saya dah pun siap di dalam Facebook page. Posting siap tu macam mana? Dekat posting pastikan ada gambar ataupun ada video, ada copywriting, dan dalam copywriting ada link. Link apa yang saya pakai? Link yang saya beritahu tadi, iaitu link WhatsApp Klik. Klik pada link ni, orang klik pada link ni, dia akan nampak dulu satu poster, ada nampak satu ayat, ada satu button. Dia akan lebih tertarik kalau kita punya link jadi macam ni. Lepas tu dia akan tekan open WhatsApp, barulah buka application WhatsApp dekat telefon dia. Alright, kalau kat laptop dia jadi macam ni lah. Okay tuan-puan, so bila posting dah ready, saya masuk balik dekat dalam saya punya Facebook Ads Manager ni tadi. Saya tekan refresh sahaja. Refresh sahaja page ni, tekan F5 atau tekan refresh kat atas tu. Jangan risau, data takkan hilang. Bila dah refresh, okay, dekat sini saya akan klik balik pada button select post. Okay, nampak posting dah pun ada. Okay, bila posting dah ada, kita akan tekan continue. Ingat, posting kalau link WhatsApp, kalau tak ada link dalam posting ni akan keluar error. Okay, macam saya ni link dah ada. So, saya just double check balik, tekan see more. Okay, link pun dah ada. Alright, semua dah cantik. Akan ada option untuk add button. Ini saya tak recommend tuan-puan guna add button sebab kita nak orang baca copywriting dulu baru klik WhatsApp. Ini antara faktor juga kenapa klik banyak tapi WhatsApp tak masuk sebab tuan-puan guna button. Okay, bila guna button, orang excited. Dia tak sabar nak WhatsApp kita. So, bila dia WhatsApp pula, dia terkejut. Yang itu sebenarnya link ke WhatsApp. Sebenarnya, kita tak tulis. Masalah kita tak tulis. Itu adalah link ke WhatsApp. Jadi macam posting saya ni, saya tulis, klik link untuk WhatsApp. Okay, tuan-puan, saya dah ajar detail pasal benda ni dalam video yang tuan-puan bakal dapatkan dekat bawah nanti. Okay, so, bila tuan-puan dah siap kat sini, apa next step yang tuan-puan nak kena buat? Okay, kita just double check sahaja tuan-puan. Make sure tak ada apa-apa warning yang keluar dekat tepi sini. Kalau ada, tuan-puan kena masuk, kena cari, kena check. Apa punca dia? Apa masalah dia? Okay, fixkan masalah tu dulu, baru boleh tekan publish. Alright, ini first time saya nak buat Facebook Ads. Status saya sekarang ni in draft. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tekan publish sekarang.
Bila tekan publish, kalau tuan-puan first time nak buat Facebook Ads, dia akan minta detail pembayaran, payment method tuan-puan. Okay, payment method ini first time orang yang first time dia akan keluar macam ni. Alright, bila Facebook minta detail pembayaran, pastikan country region tuan-puan adalah Malaysia, pastikan currency tuan-puan adalah Malaysia ringgit, dan pastikan time zone adalah Asia Kuala Lumpur time. Okay, tambah 08. Dah settle kat sini, tuan-puan tekan button next. Okay, dan Facebook akan minta kaedah pembayaran. Okay, kaedah pembayaran, kalau tuan-puan menggunakan akaun personal, Facebook sekarang saya tengok dia ada offer menggunakan GrabPay. Dia ada offer menggunakan online banking. Dia ada offer menggunakan debit card ataupun credit card. Macam saya ada satu je sekarang ni, debit card ataupun credit card. Kalau tuan-puan pakai debit card, Facebook akan benarkan kita hutang, guna dulu, lepas tu baru bayar. Maksudnya kaedah hutang. Kalau tuan-puan menggunakan kaedah top up, online banking, kan, bila nanti tuan-puan punya account akan ada pilihan kat sini. Kalau tuan-puan pilih pada online banking, tuan-puan akan diminta untuk top up duit daripada bank kepada akaun Facebook tuan-puan dulu. Lepas dah top up duit, barulah boleh jalankan iklan. Dan kalau tuan-puan pakai GrabPay pun sama. GrabPay pun kelebihan dia dapat point lah. Okay, kalau tuan-puan pakai GrabPay, itu sama fungsi macam kaedah top up. Dan tuan-puan kena ingat, bila tuan-puan setting, dah pilih salah satu daripada 3 kaedah pembayaran ni, tuan-puan dah tak boleh tukar. Jadi, choose wisely. Fikir elok-elok. Kalau nak mudah macam saya suka pakai debit card atau credit card. Masukkan kad prepaid boleh, kad debit boleh, atau kad kredit boleh. Okay, sebab bila kita pakai kad ni, yang bestnya, Facebook benarkan kita hutang sampai RM4,000 baru kita boleh bayar. Itu yang seronok pakai kad. Okay, so sampai sini saja video ni tuan-puan. Tuan-puan dah settle bahagian kad, bahagian payment dekat sini tuan-puan. Tuan-puan tekan button next sahaja. Tekan button next. Lepas tu follow saja arahan dekat skrin. Bila iklan tuan-puan dah pun dilancarkan nanti, status in draft ni tuan-puan, kan, status in draft ni akan bertukar kepada in review. Okay, contoh macam ni. Sekarang ni status saya in draft dekat delivery. Tuan-puan punya status nanti akan bertukar kepada in review tuan-puan. Okay, berapa lama in review, ambil masa beberapa jam, dah settle, iklan tuan-puan akan mula aktif. Alright tuan-puan, nak belajar tak lebih detail? Okay, ini saya baru tunjukkan satu kaedah yang paling simple nak buat Facebook Ads. Kalau tuan-puan suka dengan cara saya mengajar, tuan-puan rasa senang faham, saya ada satu lagi kaedah lain, iaitu nak buat iklan Facebook Ads, tuan-puan kena belajar dulu macam mana nak buat angle yang menarik, macam mana nak buat hook yang padu, macam nak buat offer yang meleleh. Dan tuan-puan tahu tak, nak lancarkan iklan, ini adalah fasa ketiga. Kita dah pun skip fasa 1 dan fasa 2. Tuan-puan nak buat Facebook Ads, saya recommend tuan-puan buat fasa 1 dulu, iaitu kita cari dulu winning content. Konten kita buat tu, kita tak tahu lagi orang tertarik ke tak, betul tak? Jadi tuan-puan kena cari konten yang orang lebih tertarik, run ads, lepas tu baru pergi ke fasa 2 dan fasa 3. Saya ada explain lebih detail tuan-puan pasal cara nak buat iklan menjual, fokus tarik prospek ke WhatsApp. Okay, klik link di bawah, dapatkan video saya sekarang, harganya cuma RM199 saja. Okay tuan-puan, memang tak rugi pun dengan RM199 daripada tuan-puan bayar Facebook Ads, duk langgar dinding, tak jadi. Baik belajar kaedah yang memang dah proven. Saya pakai kaedah tu, student-student saya pakai kaedah tu, klien saya pakai kaedah tu. Alhamdulillah, ramai cakap menjadi, ramai cakap mudah faham. Okay, nak dapatkan, klik link di bawah. Saya tunggu, kita jumpa dalam video nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.